السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muka surat 69. Kita skip satu tajuk, kita pergi muka surat 69 kerana 65 tu kita bawa ke minggu satu lagi. Muka surat 69 hadis 17. Muka surat 69 hadis nombor 17. Boleh? Kita baca hadis, lepas tu kita tengok huraian yang disebut oleh pengarang ataupun penulis kitab ataupun buku kita. Okey? Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau berkata, beliau di sini daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Bukan Nabi katalah, beliau berkata. Beliau ni merujuk kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Yang ni Mughirah ni bila ada radhiyallahu an, maksudnya dia daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim. Telah berlaku kasafatis syams, telah berlaku gerhana matahari ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan terjadinya gerhana matahari tersebut, kebetulan terjadinya gerhana itu yauma mata Ibrahim, pada hari meninggalnya atau pada hari kematian, kewafatan Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ibrahim? Sekali lagi kita tak sebut, dia kata Nabi Ibrahim pula. Dia kata Nabi Ibrahim mati zaman Nabi Muhammad. Kan? Sebab ada orang kata Al-Imam Syafi'i ikut Abul Hasan Al-Ash'ari. Kan? Abu Hasan mari kemudian, kan? Macam mana Al-Imam Syafi'i ikut Abul Hasan. Jadi Ibrahim di sini siapa dia? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Yang mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hanya memiliki anak, dikurniakan zuriat daripada Khadijah. Tapi Ibrahim ni merupakan anak daripada Maryah, yang merupakan hamba yang dihadiahkan kepada Nabi. Yang mana kita semua maklum di dalam hukum Islam adanya apa yang disebut dengan hukum berhubung dengan hamba. Hamba wanita. Hamba lelaki pun ada, tapi hamba wanita ni dia ada hukum khas, iaitu boleh setubuhi atau boleh ditiduri
oleh tuan lelakinya, hamba. Panjanglah cerita hamba ni. Kan orang putih sebut slave. Hamba abdi. Kan? Okey. Faqala an-nas, apabila berlakunya gerhana matahari ni pada hari kematian Ibrahim, faqala an-nas, maka bercakap-cakaplah manusia. An-nas, pada zaman Rasulullah tu manusia bercakap-cakap, gosip, ataupun duduk ni lah, duduk kaitkan. Kasafati syamsu limauti Ibrahim, berlakunya gerhana ini adalah disebabkan oleh ataupun berkaitan, berpunca daripada kematian Ibrahim. Tengok, duk tak duk, hari Ibrahim mati, berlakunya gerhana. Maksudnya gerhana itu berpunca disebabkan oleh kematian Ibrahim. Itu antara perkara yang disebut dan dipercayai oleh sebahagian daripada kalangan manusia pada ketika itu. Apabila perkara ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengaitkan berlakunya gerhana kerana kematian Ibrahim, maka Nabi menegur apa yang diperkatakan oleh mereka. Maka masuklah hadis ni di dalam tajuk ini, iaitu teguran Rasulullah. Apa yang Nabi tegur? Nabi tegur apa, tuan-tuan? Nabi tegur kepercayaan mengkaitkan gerhana dengan kematian anak baginda Ibrahim. Tajuk ni memang baguslah. Banyak benda boleh tibai ni. Betul. Sebab orang kita ni memang dia sukalah mengait-ngaitkan. Darah ibu jari pun ada pasal, pinggan pecah pun ada pasal, apa ramah-ramah masuklah rumah ada pasal. Malam ni kita nak clear buang bab-bab tu. Kan? Bunyi burung hantu, burung apa lagi, segala burung, kejit mata, gatai tangan. Apa lagi? Apa lagi? Tokok lidah, tergigit lidah, bewok lintah, ada saja. Macam mana? Lepas tu dia buat bersabit lah. Dia kata ni lah jadi ni. Yang ni kita nak bagi jelas lah. Kerana ini bukan perkara kecil. Mengaitkan sesuatu kejadian dengan kejadian atau perkara yang berlaku ini ditegur oleh Rasulullah. So apakah? Duk tak duk? Duk makan elok-elok, tersedak. Dia kata madu aku pergi duk sebut lah. Madu duk sebut ni. Duk teringat ke dia, madu duk sebut. Bini nombor 2. Abang dia duk teringat kat abang tu, cik tersedak. Abang balik kah? Kan harmoni rumah tangga begitu. Duduk elok-elok, bergurau senda sekeluarga. Kan? Tak apa, kita baca lagi. Ni gerhana ni. Saya nak gerhana semua lagi. Sambung balik. Lagi Nabi SAW ni dia tegur. Dia kata, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih
fa idza ra'aitum fasallu wad'u Allah. Dalam sebahagian riwayat dia tambah wa tasaddaqu. Apa maksud dia? Nabi kata sesungguhnya, sesungguhnya taukid, nak menguatkan tu, Nabi nak menegaskan. Nabi kata apa? Asy-syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, la yankasifani, apabila berlakunya gerhana. Gerhana ni apabila berlakunya gerhana, apa dia ni, matahari dan bulan ini bukanlah kerana kematian sesiapa, wala li hayatih, ataupun kerana kehidupan sesiapa. Tidak ada langsung kaitan. Jangan kamu kaitkan, kerana ia soal akidah. Dan apabila kita mengaitkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang tidak disokong oleh dalil ataupun fakta, dia termasuk di dalam perkara ghaib yang kita memandai-mandai duk pi kata. Allah tak sebut, Nabi tak bagi tahu, dan tidak ada fakta, tak ada dalil, tak ada keterangan dalam isu itu. Kita pandai-pandai fikirkan, benda ni jadi sebab ni, benda ni berlaku kerana perkara ini. Apabila kita sandarkan, kita kaitkan, kita pandai-pandai pi sebut macam tu, artinya kita telah bercakap tentang benda ghaib yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Menyandarkan sesuatu perkara yang tidak ada dalil, tak boleh. Dan dia akan membawa kepada suatu bab yang sangat berbahaya. Apa dia tuan-tuan? Yang disebut sebagai khurafat ataupun tahyul. Itu pun saya akan sentuh sekejap lagi, berhubung dengan khurafat di dalam masyarakat Melayu yang mempercayai perkara ni berlaku disebabkan oleh perkara-perkara tertentu. Walaupun kita sering kali duk sebut, beberapa tempat dah kita cakap benda ini, tetapi masih belum jelas. Sebahagian daripada kita masih lagi duk percaya. Dia kata kalau mati kawan ni, tak lama berikutlah kawan nu. Kalau mati jiran lorong satu, akan matilah jiran lorong tiga. Dia dekat lagu tu. Tak boleh. Nabi kata apa? Fa idza raaitum, apabila kamu melihat berlakunya gerhana. Maksudnya kita diizinkan oleh Allah untuk tengok gerhana. Nabi kata fasallu, apa yang patut kamu lakukan? Yang pertama, semayang gerhana. Jangan duk bersabuk, jangan duk kalut dengan bab-bab lain, jangan duk pergi korek cerita-cerita lain. Salat gerhana. Yang kedua, wad'ullah, mohon berdoa kepada Allah perlindungan daripada perkara yang buruk dan tidak diingini. Dalam sebahagian riwayat dia kata wa tasaddaqu, kamu salat, berdoa dan bersedekah. Masa berlaku gerhana tu kita kena buat apa? Kita pergi semayang gerhana. Lepas kita habis semayang, kita berdoa banyak-banyak. Lepas kita berdoa, kalau ada masa lagi, masih ada ruang, kita pergi bagi sedekah banyak-banyak. Kerana dalam riwayat yang lain, apa sebab Allah Ta'ala buat gerhana? Nabi sebut. Apa tujuan Allah Ta'ala buat gerhana ni? Apa long? Apa sebab Allah Ta'ala buat gerhana? Sebagai satu pameran untuk kita ramai-ramai pergi duk tangkap gambar? Satu fenomena alam tanpa sebab? Nabi SAW menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gerhana ini untuk, ni Nabi sebut tujuan dia apa? Menakutkan manusia. Tujuan dia untuk menakutkan manusia. Sebab itu bila kita tengok berlakunya gerhana, perasaan yang wajib timbul dalam hati kita, takut. Bila takut, kita kena buat apa? Orang beriman ni bila takut, dia kena dekatkan diri kepada Allah. Ini cara yang betul. Tuan-tuan takut duduk rumah sorang-sorang, laki tak ada, duduk rumah sorang-sorang takut, dengar bunyi apa di dapur, nak buat apa?
Nak buat apa? Baca doa lah. Nak buat apa lagi? Bila kita takut, kita kena dekatkan diri kepada Allah. Kalau yang duduk seorang, cari teman. Itu je. Sebab bila dua orang ni, dia koranglah takut sikit. Cari teman tu yang taklah penakut sangat kan. Kalau kita nak duduk seorang-seorang, kita takut, cari teman. Dan bila kita takut, orang kita bila dia takut, dia tak tahu cara nak buat. Dekatkan diri dengan Allah. Kan? Bangkit semayang ke, baca Quran ke, mengaji ke apa ke. Kan? Nampak? Zikir. Itu cara kita berhadapan dengan hantu. Nak ni nak abang betul? Tambah hujan-hujan macam ni, tata dengar bunyi ni, dengar bunyi ni. Nak buat apa? Bangkit semayang, mengaji, baca Quran. Memang lagi banyak kita mengaji, lagi sakan dia bunyi. Itu biasalah, biar-biarlah. Lama-lama dia letih, dia balik lah. Tak mati ya hantu sikit. Nampak? Okey. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, di dalam masyarakat jahiliyah dan sebahagian daripada masyarakat di dalam dunia ini yang bukan Islam, mereka mempercayai bahawa terjadinya gerhana ini di atas banyak sebab. Jadi Islam mari nak membersihkan akidah daripada percaya perkara-perkara khurafat ni. Umpamanya, mereka kata apa? Mereka kata, dalam sebahagian masyarakat, mereka sebut berlakunya gerhana ini kerana adanya seekor raksasa besar yang sedang menelan matahari. Ni siapa percaya ni? Ni orang bukan Islam. Jadi kita orang Islam ni kena bagi clear. Sebab sebahagian kepercayaan kita, kadang-kadang orang Islam ni dia pergi percaya, kepercayaan yang dia percaya tu diambil daripada kepercayaan orang bukan Islam. Dan ni hujan-hujan ni jangan sebut langsung di mulut tu yang dia ada kaitan dengan katak. Tak ada kaitan dengan katak. Mengaji sampai ke Mekah, ni bunyi katak lagi hujan. Tak ada kaitan bunyi katak dengan hujan. Ya Allah, tak ada kaitan katak dengan hujan. Tak ada. Mempercayai turunnya hujan berkaitan dengan bunyi katak, salah satu contoh khurafat. Khurafat. Kadang-kadang dia kata lagi hujan. Apa ni? Bagi ketahuan, ngaji akidah, kitab berapa puluh kitab dah. Dengar kata hujan, dengar kata hujan. Tak ada kaitan lah. Ini satu perkara yang kita nak kena sebut. Mempercayai turunnya hujan ni dengan bunyi-bunyian binatang. Turunnya hujan ini termasuk daripada apa? Kehendak Allah Azza wa Jal. Dia tak ada kaitan dengan apa? Hujan. Khurafat. Jadi dia percaya ni kepercayaan orang bukan Islam lah kita sebut, pasal dia ada kaitan juga dengan tajuk kita ni. Jadi dipercayai bila berlaku gerhana ni ada raksasa besar. Yang nak telan matahari. Pasal itu matahari tu jadi kelam. Pasal raksasa tu nak makan. Jadi macam mana nak bagi dia tak makan? Maka ajaran ataupun kepercayaan sesetengah agama ataupun kepercayaan setengah ajaran ni, dia akan buat bising untuk menakutkan raksasa tu. Jadi mereka akan ketuk lah, gendang lah, drum lah. Mereka ketuk ni. Masa berlaku gerhana tu ketuk. Gedung. Pasal apa ni? Pasal nak bagi terkejut raksasa tu. Jadi bila raksasa tu terkejut, tak jadilah makan, loh balik. Sonok lah. Sonok ada cerita ni. Sonok. Dan masa berlakunya gerhana ini,
Hendaklah wanita-wanita yang hamil bersembunyi di tempat yang tertutup. Dia kata dulu tu saya pun suruh lu ni. Dia nak. Masa berlaku gerhana ada orang tua-tua kau. Ni bukanlah ni bukan Islam ni, main mana tak tahulah. Dia suruh orang mengandung ni pergi apa? Pergi sembunyi, kerana mana-mana wanita mengandung yang tak bersembunyi bawah katil ke dalam bilik ayak masa gerhana ni, anak nanti beranak tak berapa nak sempurna. Tu dia ikut tu. Gerhana di atas, cacat di bawah. Kenapa? Ada juga sebahagian ajaran yang tertentu, yang ni lagi merepek, lagi mengarut. Bulan dan matahari sepasang kekasih, bila mereka berdekatan memadu kasih, gerhana lah kerana cinta mereka. Tu ada juga yang percaya macam tu. Kan? Jadi orang Islam, dia tidak ada kepercayaan yang sekarut ini. Sebab itu ada juga dalam ajaran tertentu, umpamanya di Jepun, dikatakan apabila berlakunya gerhana, Jepun ni dia tak ada agama, dia tak ada kepercayaan, cuma dikatakan dia ada satu ajaran Shinto. Apa agama orang Jepun kita pun tak tahu sampai lah. Apa mereka percaya kita tak tahu. Cuma mereka ni ada kepercayaan pelik lah. Dikatakan masa berlakunya gerhana, sebahagian orang Jepun kena tutup air-air di tempayan, air-air yang ada di rumah ni kena tutup. Kerana berlakunya gerhana itu tanda turunnya racun daripada langit, yang mana jika air tidak ditutup, racun itu akan masuk ke dalam air dan tersebarlah wabak penyakit pada tahun itu. Dia. Jadi saya nak bagi tahu, bila kita dengar perbandingan ni, kita dengar cerita-cerita kepercayaan agama atau ajaran umat yang bukan daripada ajaran Islam, kita dah boleh tahu yang mana kalau ada kepercayaan tu dalam masyarakat Melayu, dia bukan diambil daripada ajaran Islam yang sejati, yang sebenar, tetapi dia daripada apa? Campuran kepercayaan khurafat yang diambil daripada agama yang selain daripada Islam. Nampak? Jadi orang Islam apabila berlakunya gerhana, apa yang dia kena buat? Hendaklah dia berdoa kepada Allah, dia salat dan dia bersedekah. Ini antara perkara yang kita percaya. Dan kita semua kena ingat, Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan apa sahaja yang dia kehendaki, mengikut apa yang dia tentukan, dan tidak boleh kita mengaitkan sesuatu kejadian alam dengan perkara-perkara tertentu melainkan datang padanya dalil. Jadi tuan-tuan tak boleh kaitkan apa-apa kejadian dengan perkara yang berlaku dalam hidup kita. Tak boleh kaitkan. Kerana itu termasuk daripada perkara khurafat. Nampak? Kata Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ni kata Al-Imamun Nawawi. Apa kata Al-Imamun Nawawi? Dia kata, sesungguhnya gerhana berlaku bukanlah tanda kiamat. Kerana tanda-tanda kiamat telah diketahui melalui hadis yang sahih. Gerhana ni bukan daripada tanda-tanda kiamat. Kerana tanda-tanda kiamat disebut di dalam hadis yang lain, seperti matahari terbit daripada barat, keluarnya binatang melata, munculnya Dajjal dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya gerhana, kata An-Nawawi, Rasulullah akan bangun dalam keadaan takut. Rasulullah bila berlaku gerhana dia takut. Nabi ni bila dia tengok satu-satu kejadian alam yang pelik, dia akan takut. Umpamanya hujan yang lebat, angin yang kuat, dia takut. Dia doa supaya Allah Ta'ala elakkan daripada berlakunya musibah. Kata Al-Imamun Nawawi, apabila Rasulullah melihat gerhana, baginda bangun dalam keadaan takut, menunaikan salat dengan bacaan yang panjang, rukuknya juga panjang, kerana takut terhadap hukuman yang bakal Allah Ta'ala turunkan.
Demikian juga apabila berlakunya tiupan angin yang kuat, jelas terbayang dan ternampak di wajah Rasulullah, baginda tidak menyukainya, takut. Jadi ini sunnah yang patut kita buat masa berlakunya gerhana. Bukan seronok, tetapi rasa takut. Bukan berpesta, tetapi berkumpul di mana? Masjid. Kerana besar kemungkinan tanda-tanda itu adalah petanda Allah Ta'ala akan menimpakan musibah. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata apa? Nabi sebut apa? Nabi kata sesungguhnya gerhana ini bukan berlaku kerana kematian seseorang. Dulu ada tak percaya? Lepas tu tak boleh percaya. Mati ni dia berkait dengan apa tuan-tuan? Mati ni dia berkait dengan apa? Ajal lah. Sudah. Berhenti takat tu. Jangan duk percaya dah mati pasal apa? Tak ada kaitan mati ni dengan sabit apa. Sebab itu orang tanya saya, betul ke ustaz ada hadis tanda-tanda mati 100 hari, tanda-tanda mati 40 hari, tanda-tanda mati? Tanda-tanda mati ni tak ada dalam hadis. Apa dia tanda mati yang mereka duk kata tu? Tak tahulah ustaz, ada kata telinga jatuh, ada kata hidung kembang kecut, ada kata mata duk kejit-kejit belah kanan belah kiri. Saya tak tahulah. Tapi mati ni tak ada kaitan dengan semua tu. Mati ni tak ada kaitan. Ada yang kata tak sedar hati tanda nak mati. Memanglah orang mati mana nak sedar hati. Yang duk sedar hati ni orang hidup. Tak ada kaitan. Adakah saya ni ustaz 3 malam berturut-turut mimpi batu nisan? Apakah petanda dia? Petanda dia hang nak mati? Tak ada, jangan duk percaya. Hidup mesti diteruskan. Selagi mana belum sampai ajal kita berdentum guruh di langit, sambung menyambung kilat, takkan mati kita kalau belum ajal. Ini hidup pun dia kata ustaz, susah hatilah awak murung, tak tahu nak buat apa, makan tak lalu. Awak dia duk berasa macam nak mati. Baguslah, mayang pergi banyak. Yang tak bagusnya berasa macam tak mati. Yang tu tak bagus. Satu orang duk berasa, duk teringat nak mati, bagus tak? Pak Long berasa nak mati. Berasa nak mati yang main ni, tidak. Gencok sakan. Kan? Baguslah mati. Tapi kita jangan duk kait. Tak ada tanda 100 hari. Mati ni ajal. Sampai ajal, mati. Berapa ramai orang sakit keluar masuk wad tak mati-mati. Kita pun duk naik pelik, tak mati lagi. Tu dia. Kan? Ambulan pun kata main minggu lepas main ambil dah kawan ni, main ambil lagi. Main ambil lah, tumpang duk ada. Kan? Sebab itu jangan kita percaya dengan benda-benda khurafat ni. Apa lagi yang orang kata berkaitan dengan mati ni. Kan? Tangkap gambar. Tu pun ada lagi orang percaya. Tangkap gambar 3 orang nanti mati. Ni ada juga percaya. Turun pergi ke Mekah. Jalan pusing belakang, pusing depan, mati. Mati ni dia tak ada kaitan lah. Matilah. So Nabi kata bukan disebabkan oleh mati. Dia duduk atas duit petang-petang. Tak dengar bunyi burung. Apa burung mati tu? Burung apa tahu? Lepas tu dia dengar tak? Siapalah nak mati hari ni? Apa punya soalan lah? Maksud burung punya bunyi. Siapalah nak mati ni? Awak ni bunyi ni mesti ada orang nak mati. Tak ada siapa nak mati lah bu. Tak ada siapa nak mati lah bi. Haji Bakhir nak kahwin lagi, adalah. Yang dia boleh duk percaya tu, dia pegang telekung nak main masjid tu. Keluar-keluar nak turun naik kereta, dalam telekung tu dengar bunyi burung. Nak jalan main masjid, duk percaya bunyi burung nak bersabit orang mati. Tak ada.
Ada juga yang percaya kalau tengok orang mati, badi kot. Badi ke dia sebut? Badi ya, badi. Ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, saya ni jenis lemah. Balik ni duk teringat ke mati." Badi. Apa badi? Badi ni ada dalam ajaran Islam badi. Dalam Islam tak ada badi-badi ni. Sial tak ada, badi tak ada. Lepas tu duk buat, aku lemah, aku tak boleh tolong, nanti kalau balik aku terkena badi, aku teringat. Hang tu penakut, badi. Tak ada badi. Ni saya nak sebut pasal dalam kepercayaan orang Melayu ni cukup kuat, tebal. Boleh clear? Tak ada badi. Balik mandi je. Sebab Nabi kata, siapa yang mandikan orang mati, mandi. Siapa yang angkat orang mati, wuduk. Cukup. Tak ada Nabi sebut, kalau tidak, kamu akan teringat. Saya ustaz balik, terbayang muka orang mati. Memanglah kita terbayang muka dia. Dan kita tengok dia. Dan benda yang bermain dalam fikiran kita, memanglah. Saya tak tahulah tuan-tuan, paling banyak soalan sejak saya duk mengajar ni, bab-bab mati ni, banyak orang duk tanya, apakah petanda ustaz? Apa dia? Saya duk termimpi arwah si mati. Dia tak bagi hang nikah lain lah tu. Betul ke ustaz? Betul. Jangan kahwin, dia marah tu. Tak kahwin dia, kena murung. Apa? Dia marilah. Tuan-tuan, dari sudut psikologi, kita kena faham, mimpi ni psikologi. Apa itu mimpi? Sesuatu yang kita fikirkan benda tu. Mimpi ni, apa yang kita fikirkan, dia akan masuk dalam mimpi. Dia akan terbawa-bawa. Dari sudut psikologinya macam tu. Tuan-tuan terfikir satu orang, tuan-tuan duduk ada kaitan dengan dia akan marilah mimpi. Itu je. Dalam hadis yang lain Nabi kata, kalau petanda baik dari rezeki daripada Allah, kalau mimpi buruk tak ada kaitan. Betul tak? Pasal itu orang tanya saya, bila kita istikharah ustaz, macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala pilih yang mana? Kita tak tahu. Istikharah kita tak tahu, pasal dia tak ada tanda. Cuma bila kita istikharah, kita buat pilihan yang mana kita rasa baik untuk kita, yang mana kita rasa elok untuk agama kita, kita pilih yang tu. Macam mana kita nak tahu? Allah Ta'ala a'lam. Sebab itu orang yang istikharah ni, sebahagian ulama kata, selepas dia buat pilihan, dia istikharah. Untuk dia nak tengok, adakah Allah Ta'ala pemudah? Adakah orang yang istikharah mesti mimpi? Adakah orang yang istikharah mesti ada tanda? Tak ada. Saya dah dapat istikharah dah ustaz, yang mana calon tu tak layak untuk saya. Apa tanda dia? Saya telefon dia 3 kali, dia tak angkat. Tu tanda. Dia sakit perut, tanda. Apa hang ni lah. Pandai orang kita buat tanda ni, dia pandai. Bab-bab tanda ni. Nampak? Bayi tak boleh tengok cermin. Bayi tak boleh pijak tanah. Orang masuk jawi tak boleh pijak tanah. Bentan. Orang mengandung pun tak boleh bentan. Bentan saja. Langkah teh ayam pun tak boleh. Memanglah. Langkah teh ayam. Yang Astaghfirullah. Mana hadis kita tadi? Saya sebut, pasal apa saya nak kena sebut contoh banyak ni? Pasal bila kita sebut benda ni, dia percaya apa benda tu. Tuan-tuan kena pegang prinsip dia, tak ada. Tak ada. Apa guna kita mengaji? Saya pun tak tahulah. Saya pun tak faham apa guna kita mengaji takdir kalau kita tak boleh beriman dengan takdir. Satu benda tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Tak ada. Tak ada benda boleh mengapa-ngapakan kita. Kita pegang yang tu sudahlah. Kita beriman dengan rukun iman yang keenam, segala perkara yang berlaku dengan takdir Allah. Maksudnya benda tu berlaku dengan kehendak Allah, bukan dengan perkara-perkara yang tak ada kaitan. Nampak? Ada yang kata kawan ni tak mati ustaz. Pasal apa dia tak mati? Dia ni dah mati lama tapi dia tak mati lagi. Macam mana hang ni cakap apa ni? Ketum ke biak ke apa ni?
Dia ni dah mati tapi tak mati lagi. Apa dia? Kan? Sebab apa dia tak mati lagi? Ada saka. Nak kena buang dulu ustaz, saka ni. Nak kena buang dulu, nak buang. Lepas buang baru mati. Sakan saka ni noh. Pasal apa sakan? Malaikat maut pun tak boleh lawan dia. Malaikat maut nak ambil, pi balik. Yang kita tahu bila malaikat maut main dengan saka-saka maut. Macam mana boleh percaya kata saka ni? Kan? Adalah satu mamat jubah mana tak tahu duk pakai tasbih di leher. Ya Rasulullah, ya. Aku kata ya Allah. Tu dalam video tu. Ya Rasulullah, tolong hamba-Mu. Jin mai. Saya ingat jin tu bukan duduk dalam orang yang sakit tu. Jin tu duduk dalam badan dia tu. Dia tu yang masuk hantu. Tapi saya ingat kalau hantu tengok dia pun lari hantu tu. Hantu kalau tengok lebih hantu hang daripada aku ni tengok. Pi duk panggil tuan-tuan tengok. Ada orang pi berobat dengan ada. Pakai jubah pi berobat. Pusat perubatan apa tak tahu. Khurafat betul pusat perubatan tu. Tasbih lebih kepada Tok Bomo Sholin. Sholin tu kalau tengok, dia kata sakan depa ni. Dak pelang teruk agama kita ni, pelan karut nah. Kepercayaan masyarakat orang awam ni pelan jadi tenggelam punca. Tak tahu pasal apa. Mungkin tekanan Covid kot duk berkurung dalam rumah kan. Duk berkurung dalam rumah, duk tengok tak tahu apa jadi map tekanan. Kan? Sebab itu penting kita dalam kuliah-kuliah akidah, kuliah-kuliah ahli sunnah patut tekankan soal akidah yang benar, soal beriman kepada Allah, soal tidak mempercayai perkara ghaib melainkan apa yang ada dalam Quran dan sunnah, dan kita tidak mempercayai perkara-perkara khurafat, tahyul, ilmu hitam, sihir apa semua ni melainkan melalui Al-Quran dan sunnah. Ini penting tuan-tuan. Sebab itu apa sahaja masalah, apa sahaja perkara yang berlaku, kita beriman dengan izin Allah dan kepada Allah jua kita menyerahkan urusan kita. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu. Itu kita baca pagi dengan petang, betul tak? Kan pagi berapa kali kita baca, petang berapa kali kita baca hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu. Cukup. Nabi SAW kata, walakin Allah yursiluha yukhawif biha ibadahu fa idza ra'aitum minha syai'a fafza'u ila dhikrihi wa du'aih wastighfarihi. Ni Nabi sebut ni. Nabi kata walakin Allah, dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ni sahih riwayat Muslim. Nabi kata Allah menghantar gerhana untuk apa? Yursiluha yukhawwifu biha, untuk menakut-nakutkan kamu dengannya, untuk bagi kita takut, bagi kita rasa takut dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Fa idza raaitum, apabila kamu melihat kejadian itu, fafza'u, Nabi kata segeralah, cepatlah, bersegeralah kamu semua ila zikrihi, kepada mengingatinya, yakni salat, wa du'aih, dan berdoalah banyak-banyak kepadanya, wastighfarihi, dan mohonlah ampun kepada Allah apabila kamu melihat berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Itu apa yang disebut oleh Allah, oleh Nabi SAW, tujuan Allah menjadikan gerhana. Dapat? Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak sebut sedikit bila kita dah sebut perkara yang berkaitan dengan apa? Khurafat, mengaitkan sesuatu ni. Kita nak ambil satu dua poin yang saya rasa penting untuk kita semua jelas berhubung dengan khurafat, dan saya akan sebut juga sebahagian contoh-contoh tambahan kepada apa yang telah kita sebut. Khurafat ni kalau kita tengok takrif dia, takrif dia adalah sesuatu perkara yang dicampur adukkan di antara benda yang benar dengan benda yang palsu. Dan cerita ini selalunya mempersona dan menarik perhatian. Khurafat ni dia campur aduk benda yang karut dengan benda yang betul. Benda yang betul tu ditokok tambah
dengan benda yang palsu, sehingga manusia jadi tertipu. Sebab itu kita dalam khutbah memperingatkan orang Islam supaya jangan mempercayai perkara khurafat, tahyul, karut marut yang boleh memperbodohkan akal kita yang waras. Sebab itu Islam salah satu daripada maqasid syarak ni, benda yang agama jaga apa dia? Akal. Jadi benda-benda yang kelihatan mengarut kita tak boleh percaya. Nampak? Di antara ciri-ciri khurafat, di antara ciri-ciri khurafat apa dia? Cerita-cerita rekaan dongeng, khayalan ataupun karut. Cerita-cerita yang mengarut, itu khurafat lah. Seperti Nabi Adam turun di Gunung Jerai, itu khurafat. Lagi apa lagi? Seperti Nabi, ada mereka boleh kata sampai Nabi berasal daripada orang Melayu, kerana perangai Nabi itu lebih dekat dengan perangai orang Melayu daripada orang Arab. Tu dia. Ini khurafat. Cerita-cerita dongeng. Cerita dongeng. Pasal itu tuan-tuan kena jaga. Banyak lagi cerita-cerita dongeng kalau kita nak. Pasal itu kita kata mempercayai bubur Asyura, khurafat. Pasal cerita palsu. Kayu koka, khurafat. Sebab palsu. Cerita-cerita karut, dongeng, palsu, merapu, merepek, mereka, yang ni semua kita boleh cop khurafat. Siapa-siapa mereka cerita tak ketahuan hala, mai duk buat cerita create, cerita pelik-pelik, kita katakan cerita itu khurafat, kerana mengandungi unsur-unsur yang bohong. Nampak? Tuan-tuan kena faham. Tu satu. Yang kedua, khurafat juga adalah kepercayaan ataupun amalan ataupun perbuatan. Kena ingat, kepercayaan, perbuatan atau amalan yang bercanggah dengan akidah Islam. Kepercayaan ke, adat istiadat ke, ini kita boleh kata khurafat juga. Umpamanya contoh apa? Lenggang perut. Dia faham tuan-tuan, lenggang perut dengan perut melenggang lain. Perut melenggang yang gemuk tu kan melenggang. Yang ni lenggang perut. Apa pasal kita kena lenggang perut? Perut berapa kita lenggang? Perut berapa lenggang maksud? Sampai tak tahu mana hala. Perut 7 lenggang perut. Pasal apa kena lenggang? Macam mana nak lenggang? Bukan lagu apa lenggang. Ini khurafat. Alhamdulillah orang dah buang lah. Tapi setengah-setengah tempat ada lagi. Mandi Safar. Ni bulan apa? Bulan apa ni? Bulan ni tak boleh kahwin bulan ni. Bulan ni boleh kahwin. Bulan ni tak boleh kahwin. Pasal apa? Bulan ni berhujan. Okey. Bulan ni tak boleh kahwin pasal berhujan. Payah orang nak mai. Yang tu tak khurafat lah, pasal logik. Ini pun satu. Mandi bunga. Bagus duk mandi apa? Ada orang tanya saya mandi bunga. Mandi bunga ni ada dua maksud. Satu, tujuan perubatan. Dari sudut dia panggil terapi. Umpamanya kita mandi apa-apa, kita ambil daun nak bagi segar, boleh lah. Atau nak bagi turun demam, boleh. Kita ambil benda-benda sejuk, kita bagi mandi, nak bagi turun demam, betul. Tapi sebenarnya tuan-tuan, nak bagi benda-benda macam ni dia lebih kepada perubatan tradisional, boleh lah, tak ada masalah. Daun-daun apa, pasal apa bagi mandi baby ni, nak bagi dia sejuk sikit, nak bagi turun panas, nak bagi apa, okey boleh. Yang tak bolehnya mandi penaik seri. Sebenarnya memang mandi ni nak bagi naik seri, pasal kalau kita bangkit tidur kita basah, lepas tu kita mandi dia segar, ada segak lah sikit kan, pasal itu kita kata hang ni tak mandi lagi kot. Tapi mandi naik seri ni atau mandi buang sial, yang ni tak boleh. Dia kata anak hang sampai umur 40 tak ketahuan menikah ni, hantu apa duk bertenggek ni, nak kena bagi mandi ni. Nak kena bagi mandi bunga, nak bagi hilang sial. Dia bukan masalah, dia jodoh atau jodoh.
Dia bukan masalah ni, masalah jodoh. Ada yang orang tua umur 70 pun tak sanggup pakai duk minta jodoh. Dia pakai tanya orang tua tu, mandi bunga apa? Tak ada mandi bunga. Kan? Dia jodoh. Kan? Ada orang jodoh satu, jodoh dua, ada orang jodoh panjang, ada orang tak ada, jangan duk percaya. Ada orang mesej saya tanya, dia kata, ustaz saya ni tak jumpa jodoh lagi, ada petua suruh mandi bunga. Kan? Macam mana? Saya kata benda ni khurafat. Doa elok-elok, istighfar, minta Allah Ta'ala pemudah, jumpa jodoh yang baik. Kan? Cukup. Kalau sampai jodoh kita ada lah. Kadang-kadang jodoh benda tak sangka. Betul tak tuan-tuan? Ha? Kita turun-turun nak pi mana-mana, lupa bawa emas. Kan? Tentu ada siapa main suam, kes emas tu nikah. Dia kata, pasal apa abang? Emas tak bawa, saya ada emas lebih. Nak ambil emas saya. Loh, kena ganti balik loh. Macam mana nak ganti balik ni? Ambil nombor saya. Nikah. Betul belum? Betul ke? Gelak zakan. Saya juga gelak zakan ni. Benda yang kecil-kecil macam tu boleh bertemu jodoh kita. Tak perlu kita khabat gunung ledang, darah nyamuk, darah hati nyamuk saya. Ada gunung-gunung lain di kiri kanan kita. Itu soal khurafat. Tak boleh bagi saya kan. Macam tu juga amalan-amalan seperti apa? Pijak tanah, apa? Basuh kaki, macam-macam lah yang disebut dalam masyarakat kita, yang kita pasal tu al-asl fil ibadah at-ta'abbud. Tuan-tuan kena ingat kaedah ni. Dalam soal ibadat jangan tanya. Dalam soal ibadat jangan tanya, ustaz, awak lohor 4, awak maghrib 3. Jangan tanya. Al-asl fil ibadah at-ta'abbud. Asal kepada ibadah apa yang Tuhan suruh, Nabi suruh, sami'na wa ata'na. Kita tak pernah. Tuan-tuan jangan tanya, ustaz, kenapa bila kentut kita pi basuh buntut? Kita tak basuh buntut, kita pi ambil wudu. Pelik tak? Pelik. Tapi jangan tanya. Pasal apa? Pasal yang tu ibadat. Tuan-tuan basuh tak buntut? Kentut di mana? Di mulut ke di buntut? Tapi pasal apa pi basuh mulut? Pasal Tuhan suruh. Tapi tuan-tuan kena ingat, al-asl fil adah, asal kepada adat istiadat. Kalau tok nenek ke pak mak kita suruh buat benda berhubung dengan adat, at-ta'lil, kena tanya atas sebab apa kita kena buat. Adat kena tanya baru boleh buat. Azan lu Tok Bilal. Mana Tok Bilal? Tok Bilal mandi bunga boleh buat.
Okey tuan. So kita habis sikit lagi. Dia kata apa di sini kita. Jadi tuan-tuan tahu apa yang disebut. Okey, kita baca apa yang dia kata sebagai penamat pada apa yang kita sebut. Sebahagiannya kita dah terang lah. Tidak diragukan lagi bahawa matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa sahaja kejadian alam ini balik kepada penciptanya. Keduanya merupakan dua makhluk. Matahari dan bulan makhluk Allah yang tunduk di atas perintah Allah. Nampak? Allah Ta'ala yang menetapkan masa untuk mereka berputar. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu berputar pada paksi dan orbitnya. Allah Ta'ala yang menetapkan, dia tidak pernah berselisih dan tidak pernah bertukar. Tetap siang dan malam, tidak pernah langsung berlaku apa-apa yang pelik. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa dia yang mengatur. Dia boleh ubah daripada yang biasa kepada luar biasa. Nampak? Sebab itu orang Islam, dia tak melihat sesuatu kejadian itu semata-mata fenomena alam, tetapi menunjukkan di sana ada zat, ada Tuhan yang maha mengatur. Nampak? Itu kepercayaan kita. Apabila keluar daripada kebiasaan baik dari sisi gerakan atau penampakan, ia terjadi kerana ketetapan Allah yang bersifat kauniyah. Okey, ni saya nak terang sikit. Tuhan Allah Azza wa Jal, dia ada kehendak yang kita sebut al-iradah. Apa dia maksud iradah? Kehendak. Kehendak Allah ini secara mudah nak bagi faham, tuan-tuan kena ingat, dia ada dua jenis. Satu dia panggil iradah kauniyah. Kehendak Allah dari sudut alam, penciptaan alam, penciptaan ni, kauniyah ni dari sudut penciptaan. Yang ni apa sahaja yang Tuhan tetapkan berlaku. Seperti apa? Kita ni ciptaan Allah. Dia tetapkan hitam, putih, gemuk, kurus, cacat, sempurna, apa semua tu keluar mai jari 5, jari 6, jari 3, hitam, muka nak macam pak, macam mak. Yang tu semua kauniyah. Kau tuan-tuan lukis, piduk pelekat di perut, dia keluar fotostat macam tu dah. Kadang-kadang ada orang dia nak anak dia muka macam ni, keluar muka macam lain. Pasal yang tu kauniyah. Dia kata awak mak pun tak, pak pun tak sama pun. Anak belah, dia kata anak betul kauniyah. Tetapi sama muka macam Tok Wan dia. Itu kauniyah. Kan? Mak putih, anak pak putih, anak mat hitam. Kauniyah. Tapi dia duk melawak tak apalah, jangan percaya. Minum air kopi punya tak tahu. Air kopi boleh jadi hitam, pelik orang Melayu. Nampak? Okey. Tapi satu lagi dia panggil iradah syar'iyah. Kehendak Allah dari sudut agama. Yang ni tak mestinya jadi. Saya bagi contoh macam ni. Allah Ta'ala berkehendak semua orang memilih Islam. Inna din 'indallahil Islam. Agama yang Allah redha, yang Allah pilih, yang Allah nak, Islam. Tapi bukan semua orang masuk ke dalam Islam. Yang tu dia panggil iradah syar'iyah. Kan? Allah nak semua orang taat. Allah suruh semua orang salat. Wa aqimus salah. Tu Tuhan suruh. Tapi tidak semua orang taat dan patuh pada titah perintah Allah. Jadi kita yang patuh pada perintah Allah ni, kita mentaati kehendak syariah Allah, kehendak syar'iyah Allah. Kan? Nampak? Okey. Jadi dalam hidup manusia ni tuan-tuan kena faham apa dia? Ada benda kita boleh pilih. Ada benda kita tak boleh pilih. Benda yang kita tak boleh pilih, Tuhan tak akan azab kita. Apa benda yang tuan-tuan tak pilih? Diri kita.
Nak jadi laki, nak jadi perempuan, nak jadi elok, nak jadi tak elok, bangsa apa, anak siapa, tak ada siapa pilih. No, kalau jadi anak kawan ni kan senang, kaya. Kita tak pilih. Tuhan tak tunjuk hang nak jadi anak siapa, hang pilih. Tak ada. Dia lahir dengan ketentuan Allah. Ada orang lahir anak kawan ni, ada orang lahir anak kawan tu, ada orang lahir sempurna, ada orang lahir tak sempurna. Tak ku minta, kan? Cacat ke dunia. Memang kita tak minta. Itu kehendak Allah. Jadi bila kita lahir, tuan-tuan lahir macam ni, redha tak? Redha. Tengok cermin, tengok muka, itu elok juga muka aku. Okey lah. Kan? Redha lah. Lagu ni kira okey lah. Kan? Alhamdulillah. Tapi ada benda yang Tuhan akan azab kita. Benda yang dia bagi kita buat pilihan. Yang tu kena. Dia suruh pilih Islam, kita tak pilih. Yang tu kita kena. Pasal itu di bawah kontrol kita. Panjanglah tajuk dia ni. Okey. Kemudian dia kata ada di kalangan masyarakat mengaitkan kejadian ini dengan mitos. Ini kita dah bahas panjang tadi. Okey. Last sekali dia kata, saya nak sebut apa? Bilangan rakaat dan sujud dalam salat gerhana, ini semua tuan-tuan dah tahu. Tengok pada muka surat 72. Akhir sekali sebagai penutup. Gerhana mempunyai dua sebab. Gerhana ni ada dua sebab. Pertama, bertujuan menakut-nakutkan para hamba apabila dosa telah banyak, maksiat telah mengotori hati kita, agar kita balik kepada Allah memohon keampunan. Yang kedua, gerhana berlaku adalah sunnatullah. Apa makna sunnatullah? Kita duk dengar sunnah Nabi. Kita jarang dengar sunnah Allah. Sunnatullah, sunnah Allah maksudnya ketetapan Allah pada alam ini. Makan, kenyang. Api, panas. Pisau, memotong. Itu dia panggil sunnatullah. Ketentuan Allah. Siapa yang belajar, pandai. Siapa yang rajin, senang. Dapat rezeki. Itu sunnatullah. Nampak? Okey. Sebagaimana yang diketahui umum, terjadinya gerhana matahari apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Adapun sebab terjadinya gerhana bulan adalah sebab kedudukan posisi bumi antara matahari dan bulan. Ini kenapa berlakunya gerhana matahari dan kenapa berlakunya gerhana bulan. Dari sudut apa? Kejadian alam. Kejadian alam itu dia panggil sunnatullah. Iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mukminin, itu sahaja hadis yang boleh kita bahas pada malam ini. Diharapkan tuan-tuan apabila melihat benda-benda yang pelik, janganlah dikaitkan dengan sebarang kepercayaan ataupun sebarang perkara yang tidak jelas dalilnya daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Pendek kata, apa sahaja yang telah kita azam, yang telah kita niat, yang telah kita rancang, selama mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, laksanakanlah. Apa sahaja yang berlaku, kita serahkan kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Saya bagi contoh mudah ya. Kita merancang nak kahwin. Dah pilih pasangan, elok dah. Semua dah atur. Kan? Semua dah atur. Mai tanda-tanda yang tak ada kaitan, jangan duk ambil kira. Dia tahu macam mana, ustaz, saya dah nak kahwin, pasangan macam mana elok, bismillah, kahwinlah. Tapi saya duk berasa macam tak sedap hati lah. Hang ada berkenan dengan orang lain kan, hang habaq terus terang. Dia kata betul ustaz. Pasal tu hang tak sedap hati. Kadang-kadang ada 2-3 hari nak kahwin, tiba-tiba dia kata tak berapa nak elok awak. Mak suruh putih pula. Pasal apa? Dah elok dah. Orang pun ada agama, mengaji pun bagus, tutup aurat, tertib kita tengok. Mak kata hari tu balik daripada meminang, bekas sirih pinang tu jatuh dalam nak masuk rumah, berterabuk sirih kapuk apa semua. Mak kata cari orang lain lah bang oi. Ikutlah. Ada kes betul. Sirih pinang lupa kacik batal. Petanda apa abang weh? Kacik tak ada ni. Apa kita nak?
Dah azam dah semua. Apa Quran kata apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita dah azam, kita cek tak ada yang salah, tak ada yang haram, tawakkal 'ala Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, jalan. Ini orang beriman. Dia tidak takut dan dia tidak bimbang kepada perkara yang samar-samar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.